Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Tekepik Intai Jagat Channel. Nama aku A dan kisah seram benar malam ini bertajuk Black. Sebelum tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang tak tahu daripada mana aku baca benda ni, ini adalah cerita aku sendiri yang aku tulis dan aku publish daripada satu aplikasi yang bernama Wattpad. Kalau korang tak tahu, korang boleh tengok ataupun intai aku punya video sebelum ni. Aku ada mention lebih detail dekat situ. Tanpa membuang masa, marilah kita mulakan cerita seram kita pada malam ini. Lokasi di sebuah rumah. Masa adalah pada zaman 90-an. Okey, kisah kali ni adalah sequel atau should I say from the same person yang pernah aku ceritakan daripada POV dia sebelum ni, yang mana aku namakan persona ni adalah sebagai Black. Black merupakan seorang member aku dan kisah dia sebelum ni korang boleh tengok dekat channel Intai Jagat yang bertajuk Hantu Seram Sawah, Lembaga Tali Air, seperti video di atas yang aku attach. Korang boleh tengok dekat sini, aku ada attach videonya. Yang ini kalau korang tak tahu. Aku ada juga letak link di dekat situ, so korang boleh tengok kalau korang pergi dekat Wattpad aku. Okey, tanpa membuang masa, mohlah kita proceed berkarya dengan kesunyian malam ni. Black ni cerita dekat aku yang sedewasa dia pun dia tak berani tinggal dekat rumah dia seorang diri. Black ni lelaki tau by the way. Kenapa? Sebab dia tak pernah rasa selamat apabila berada dalam rumah dia. Dia sanggup tidur dekat stesen minyak daripada duduk seorang dekat dalam rumah dia. Bila dia sorang-sorang, akan ada bunyi-bunyi aneh dekat atas bumbung dan benda tu sangat frequent terjadi to the extent yang kalau Black nak berdiri pun kaki gegar tau. Dia takut. Orang kata bila selalu jadi, kita akan jadi lali. Tapi ia adalah sebaliknya untuk Black. Bak kata orang, rumahku syurgaku. Tapi bagi Black, rumahku kesunyian yang patut dia elakkan. Ada satu kejadian di zaman silam Black ni di mana dia sendiri pun tak pasti sama ada kejadian tu betul-betul terjadi ataupun sekadar imajinasi minda yang menerawang. Hakikatnya inilah yang terjadi. Terdapat dua kisah yang akan diwartakan dan ini adalah kisah pertama. Hikayatnya begini. Pada tahun 90-an, time tu si Black ni masih tadika tau. Dia seorang yang periang, aktif, ceria, macam kanak-kanak Rabina lain. Tapi semuanya berubah selepas dia mengalami satu peristiwa ni yang membuatkan dia menjadi macam penakut dan dark sehingga kini. Seperti kanak-kanak seusianya, Black pada waktu ni sedang bermain berlari berkejaran dengan kakak-kakak tercinta. Sambil bergelak ketawa entah apa yang seronok dalam pemikiran budak-budak, Black pun berlari keluar daripada bilik air. To his surprise, dengan tak semena-mena, tiba-tiba lalu satu kelibat putih dengan sangat pantas betul-betul berhadapan dengan si Black. Black yang terkesima lantas terundur langkah kakinya ke belakang beberapa tapak, mencerna tentang apa yang baru saja dilihatnya sebentar tadi. From that moment, his life changed. Behaviornya berubah. Black tidak lagi happy ataupun hyper macam sebelum ni tau. Tidak diketahui apa yang dilihat dan bagaimana tercetusnya kepada perubahan sikap terhadap si Black yang tak bersalah. Kisah kedua berlaku beberapa tahun selepas itu, yakni apabila si Black ni dah mencapai usia di sekolah rendah. Black ditinggalkan seorang diri di rumah sebab time tu ahli keluarga yang masing-masing ada hal dan ada urusan tersendiri. So memang waktu tu Black ditinggalkan agak lama. Tapi memandangkan Black adalah seorang kanak-kanak yang berdikari, so si parents pun tak adalah risau sangat bila kena tinggal seorang-seorang kan. Cerita kartun yang dipertontonkan di kaca televisyen khusyuk diperhatikan oleh si Black. Tiba-tiba, tanpa angin, tanpa ribut, kedengaran satu ketukan bertalu-talu yang mega kuat di pintu hadapan rumah, macam nak roboh dikerjakannya. Ibarat macam satu ketukan yang tergesa-gesa. Umpama si pengetuk ada berita yang sangat penting untuk disampaikan. Black yang gopoh dengan bunyi yang kuat segera pergi membuka pintu tanpa mempunyai apa-apa pemikiran yang aneh. Krik. Pintu dibuka dan kelihatan tiada sesiapa pun di luar rumah. Puas Black menoleh ke kiri, ke kanan atau bawah. Dengan ketinggian seorang budak sekolah rendah, penglihatan sekeliling juga agak terbatas. Ditutup semula pintu dan berjalan menuju ke arah TV di ruang tamu untuk sambung kartun yang tergendala sebentar tadi. Malangnya, Black tak mampu lagi untuk fokus kartun dan otak jauh fikir teori kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Teori prank yang disangkakan pada awal tadi agak terpesoh memandangkan tiada bunyi tapak kaki, orang berlari ataupun kelibat manusia yang berdekatan. Haiwan, tak mungkin haiwan boleh ketuk pintu macam tu. Tak logik binatang kecil boleh ketuk pintu seumpama orang hutan ataupun gajah yang sedang meluru. Selang beberapa minit, bunyi pintu nak roboh kedengaran lagi.
lama tau. Selagi mana pintu tak dibuka, selagi itu ia diketuk. Bunyi ini sangat pejal, seperti daya seorang manusia yang besar dan kuat. Tapi manusia ke? Seperti watak utama cerita hantu, Black lalu bangun dan sekali lagi buka pintu yang diketuk. Ibarat deja vu, sama. Tak ada orang ataupun bayang-bayang menjelma. Kosong, kosong, bak lagu Najwa Latif. Black tidak mampu lagi bertahan apabila serangan kedua ditunaskan. Black lalu dengan pantas berlari masuk ke rumah, ambil dompet, benda-benda yang dirasakan penting dan duduk tunggu dekat luar rumah sampai parents dia sampai. Why duduk luar rumah sedangkan dalam rumah lagi selamat? Well, pada pendapat Black, rumah adalah suatu objek pegun bertutup yang kedap. Maksudnya, kalau duduk dekat luar rumah, anything happen, dia boleh terus lari in an open space untuk cari bantuan. Tak macam dekat dalam rumah. And so, that's the end of our story tonight, ladies and gentlemen. Macam aku cakap, even until now, Black tak pernah berani tinggal seorang-seorang dalam rumah dia sendiri. Sebab memang sampai sekarang, masih ada bunyi-bunyi aneh dan gangguan yang terjadi sekiranya dia duduk seorang-seorang dalam rumah dia. Ingat, suatu benda tu mungkin nampak simple ataupun kecil di mata orang lain, tapi tak di mata kau yang melihat lebih daripada itu. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang kurang baik itu datang daripada aku sendiri. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Stay tune untuk lebih keseraman. Kalau korang suka saya membaca aku macam ni, bolehlah komen. Dan kalau tak suka pun bolehlah komen. Mungkin aku akan improve dekat mana-mana. Take a peek, intai jagat. Wujudnya memanggil curiga.